Hai guys, halo, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke channel eSharkJ. Okay guys, video hari ni saya akan share satu tutorial bagaimana korang boleh reframe video Insta360 guna DaVinci Resolve. Ada yang belum pernah dengar DaVinci Resolve? Okay, kalau nak tahu apa benda DaVinci Resolve ni, saya belanja satu trailer korang tengok ni. Macam mana? Best kan? Okay. DaVinci Resolve ni boleh dikatakan video editor yang merangkumi ke semua elemen-elemen editing macam motion graphic, audio post production, Photoshop pun ada dalam DaVinci Resolve. So dia boleh dikatakan video editor yang paling fleksibel lah. Kita boleh buat semua sekali dalam tu. Function After Effects ada, function Photoshop ada, function Premiere Pro pun ada dalam tu. DaVinci Resolve ni dia dah digunakan di Hollywood dalam industri movie maker doang. So editor-editor hebat dekat Hollywood sana doang guna DaVinci Resolve. Siapa yang tak pernah tengok John Wick, Marvel, Godzilla, tu semua datang daripada DaVinci Resolve. Menarik guys. Okay, tapi video tutorial kali ini saya akan hanya fokus pada reframe video Insta360 dalam DaVinci Resolve. Tunggulah nanti kalau saya ada masa, saya buat tutorial walkthrough DaVinci Resolve. Korang jangan lupa subscribe channel ni. Alright guys, jom kita mula. Okay, first kepada yang belum download DaVinci Resolve, korang boleh klik link download saya letak dekat video descriptions. Okay, sebelum guna DaVinci Resolve tu, korang kena download satu open source plugin untuk reframe Insta360 punya video dalam DaVinci Resolve. Okay, korang klik saja link yang saya bagi dekat video descriptions. Okay, inilah dia plugin untuk reframe. Nama dia Carta VR. Yang ni ialah open source saja, dia tak perlu bayar. Okay, orang yang bertanggungjawab buat plugin ni Andrew Hazelden. Okay, so korang boleh terus ke page dia, korang boleh terus install dia punya yang ni, Reactor Installer. Bila dah install tu, kemudian korang buka DaVinci Resolve, korang pergi Fusion punya page. Okay, kemudian korang just drag and drop saja Reactor Installer tadi masuk dalam Fusion. Kemudian korang just install and launch. So korang just tunggu sajalah dalam 5 ke 10 minit macam tu tempoh dia. Dia akan install sendiri. Bila dah install tu, dia akan keluar window macam ni tau. Apa yang korang perlu buat ialah korang tekan workspace ke atas tu. Okay, kemudian script, kemudian reactor, kemudian reactor preferences. Korang kena tukar sikit setting dia dekat sini. Yang ni bagi 1. Kemudian untick always ask for install script permission. Kemudian OK. Kemudian dekat Fusion Reactor ni, korang pergi Carta VR tu, korang kena tick ke semua sekali dia punya listing dekat dalam tu. Okay, itu saja. Kemudian korang just tunggu dia sampai habis. Dah habis install, tutup DaVinci Resolve, korang buka balik. Senang saja. First, saya buka dulu Insta360 Studio. Yang ni adalah version 2021. Kemudian cari INSV punya file lah. Okay, contoh saya ambil yang ni drag je masuk dekat footage folder. Okay. Okay, ni ialah video Insta360 tapi dia format INSV. First korang kena export dulu dia supaya korang boleh masukkan dia dalam DaVinci Resolve. Okay, korang export dia. Okay, untuk export biasanya saya akan guna, ada yang guna 264 tak?
Apa beza dia 264 H.265 dengan ProRes 422? Okey, saya bagi tahulah sikit tips Untuk H.264 dengan H.265, komputer tu dia akan render korang punya video tu, dia compress segala data tu supaya korang dapat file size yang kecil, yang tu sesuai untuk social media punya platform lah, macam TikTok, IGTV. Okey, kalau ProRes 422 itu ialah video high resolution. Sebab tu bila korang render ke ProRes 422, dia punya file size tu lagi besar daripada H.264 dengan H.265. Tapi kualiti dia memang marvelous lah kalau ProRes 422. So saya sarankan bila korang render untuk YouTube punya platform, korang just buat ProRes 422. Cuma dia punya file size agak besar lah sedikit. Okay, biasanya saya letak ProRes 422 lah. Okay, ke ujung ni saya letak ProRes. Kalau macam korang nak buat untuk social media ke, macam IGTV ke, TikTok ke, Facebook ke, korang just guna H.264 atau H.265. Okay. Kemudian okay, alright, yes. Okay, dia export dulu. Okay guys, sementara korang tunggu video korang siap render dekat Insta360 Studio, korang buka dulu DaVinci Resolve. Alright. Kemudian korang create new project. Okay, saya akan namakan Insta360 Reframe DaVinci. Okay, create. Alright, DaVinci akan keluar interface macam ni lah. Okay, kalau korang tengok dekat bawah tu, dia ada yang ni ialah media page, dia ada cut page, edit page, fusion page, color, fairlight, deliver. Okay guys, video kali ni saya hanya akan fokus pada cara reframe video Insta360 guna DaVinci Resolve. So saya tak akan go through keseluruhan interface dalam DaVinci Resolve lah. Okay, so bila korang dah siap render, korang pergi media page dekat DaVinci Resolve, korang drag dia masuk dalam media pool. Kemudian dia kata change project frame rate, change. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Kemudian korang right click, timelines, korang kena create timeline baru. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, create new timeline. Okay, korang untick use project setting. Okay, korang pergi format. Alright, yang dekat sini resolution dia terpulang lah kepada korang. Korang nak dia YouTube ke, nak format TikTok ke, format IGTV ke. Okay, so untuk video tutorial ni saya ambil 1920 x 1080 HD yang ni. Alright, okay, untuk yang ni tak perlu untick use drop frame timecode, enable interlaced processing, tak perlu. Okay, yang paling penting yang ni, mismatch resolutions. Okay, korang kena pilih stretch frame to all corners. Ni maksud dia apa? Okay, maksud saya dekat sini, korang punya video tu bila dia perspektif dalam 360, dia tak akan timbul ataupun dia tak akan jadi bulat warna hitam. Bulat warna hitam dekat kutub utara, satu lagi dekat kutub selatan. Dia ada dua bulatan dia warna hitam. Sebab tu korang kena setkan dia pada stretch to all corners. Itu penting korang kena ingat. Stretch frame to all corners. Kemudian create. Alright, korang dah siap timeline. Sekarang korang pergi edit page. Right, dia dah jadi a rectangular view. Okay, so korang cari plugin Karta VR tadi dekat sini. Under toolbox dia ada drop down menu, klik, kemudian korang pergi effects. Effects, korang cari Karta VR. Tada, ini dia.
korang just drag dia masuk dalam video clip. Korang tengok perubahan dia punya view, zoom, dia dah berubah tadi. Okay, untuk menyenangkan, korang boleh klik star dekat sini sebagai favorite. So korang tak perlu susah-susah nak cari dia punya plugin. Korang pergi je favorite, drag Jakarta VR tu daripada favorites punya list terus dalam korang punya video clip. Right? Okay, bila dia dah masuk dalam video clip tadi, korang pergi tab yang dekat atas sebelah kanan ni, dia ada mixer, dia ada metadata. Korang pergi inspector. Okay, under inspector dia ada lagi video, audio, effects, file. Okay, korang pergi effects. Tada, dia dah ada Karta VR. So dekat sinilah dia punya reframe punya editor. Alright. Okay, dia ada field of view, dia ada pitch, yaw, roll, rectilinear projection, dia ada tiny planet projection. Okay, jom kita tengok field of view. Nampak tak? Okay. Okay, pitch. Okay. Nampak? Okay. Yaw. Yaw dia kira macam dia punya yaw lah, yaw. Okay, roll. Roll dia berpusing lah. Okay. Rectilinear projection. Tiny planet. Kita buat tiny planet pula. Kita tengok jadi ke tak tiny planet dia. Kita pergi pitch. Okay. Cuba jadikan dia tiny planet Alright. Okay guys, keistimewaan DaVinci Resolve ni berbanding dengan Adobe Premiere Pro. Alright, korang tengok ni saya play video ni. Makna dia DaVinci Resolve ni dia real time editor. Sambil korang preview, sambil tu korang boleh edit dalam masa yang sama. Itu beza dia DaVinci Resolve dengan Adobe Premiere Pro. So korang dah ada pilihan untuk edit video Insta360 nak guna Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve ataupun Insta360 Studio saja. So korang dah ada 3 pilihan dekat situ. Pilihan di tangan anda. Okay guys, satu lagi last, saya tunjuk cara macam mana korang boleh letak keyframe dalam korang punya video. Okay, kalau korang tengok dekat Karta VR punya editor tu, dia ada dotting di sebelah kanan setiap perimeter tu. Kalau korang tengok dekat sini, apa benda keyframe tu? Keyframe ni actually perubahan daripada perspektif A ke perspektif B. Jadi dia ada 2 keyframe dekat situ. Okay, cara dia, contohlah yang sekarang ni ialah tiny planet kan. Okay, 30 saat ni saya tukar dia jadi perspektif biasalah. Okay. Alright. Roll sikit sini. Okay. Korang kena tekan highlight dia punya keyframe ni tau. Field of view, pitch, yaw, roll dengan tiny planet projection. Okay. Rectilinear projection ni korang tak perlu highlight. Okay. Itu dia punya playhead yang ni nama dia playhead. Playhead dia dekat 30 second. Okay. Kemudian saya pindah dia balik ke 0 second. Korang tekan balik field of view, dia punya keyframe, pitch, yaw, roll dengan tiny planet projection. Korang buat tiny planet.
Lagi sikit. Alright. Bagi dia stretch sikit. Okay. Kemudian korang play. Itu keyframe nama dia. Nampak daripada sini tiny planet dia terus jadi view yang biasa. Itu nama dia keyframe. Kalau korang rasa dia punya keyframe tu dari point A ke point B, dia punya perjalanan tu agak keras, korang nak bagi dia lembut, smooth sikit. Okay, ada cara dia. Cara dia macam ni. Under Karta VR punya editor tu, korang klik Fusion punya button dekat sini. Dia akan keluar macam ni. Okay, ini ialah Fusion punya nodes. Ni ialah Fusion punya nodes. Ni media in, media out. Tapi korang kalau tak pernah tengok ni, nodes ni, jangan risau. Yang ni korang tak perlu fikir apa-apa lah. Nanti saya buat tutorial walkthrough basic editing DaVinci Resolve 17. Korang jangan lupa subscribe channel ni, okay? Okay, korang klik yang ni, Karta VR Frame tu. Kemudian korang tekan spline punya tab dekat atas ni. Zoom, dia akan keluar macam ni. Okay, ini ialah dia punya perjalanan reframing punya data tadi. Itu perjalanan dia. Okay. Korang pergi scale to fit. Scale to fit. Okay, barulah korang nampak. Okay. Ni playhead. Okay. Apa yang korang perlu buat ialah korang nampak tak dia punya, saya besarkanlah sikit scale to fit. Ok, nampak tak ni? Inilah dia punya reframing punya data tadi. Tu. Korang still boleh bagi dia lembut. Ok, nampak tak ni? Korang klik smooth. Nampak? Korang boleh bagi dia lenggok dia. Bagi dia lagi bagi dia lagi lembut. Macam tu dia. Ni lagi. Macam tu dia lembut dia kan. Lembut sopan santun. Dia macam tu. Bagi dia lembut. Kat sini pun boleh. Kalau nak semua lembut, korang Ctrl A, korang tekan je ni smooth. So dia akan dah jadi automatic lembut lah. Smooth lah, bukan lembut lah. Lembut ni dia macam tak berapa sangat lah kan. Okay, so macam mana guys? Boleh buat tak? Alah, kacangnya kan. Okay, kepada siapa yang berminat dengan DaVinci Resolve 17 ni, nanti saya ada buat kelas private. Siapa yang berminat boleh email. Alright, dan jangan lupa subscribe channel ni, like kalau suka, dan share video ni. Semoga bermanfaat kepada rakan-rakan kita yang lain. Alright guys, thank you semua. Bye. Ciao.